Alright, apa khabar semua? Baik ke? Yang tak dijawab boleh jawab kat chat. Sihat ke semua? Sihat bunda. Sihat bunda. Sihat. Ya, Alhamdulillah. Okey, Akmal baca doa. Akmal macam biasa. Akmal Daniel. Akmal baca doa. Kita mulakan doa kita dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Akmal. Daniel. Daniel, are you there? Daniel? Ya. T-shirt ada sampai kat college ke? Bonda tak masuk kampus ni. Dia on the way. Dia on the way lah. Sebab kita tak masuk college kan, Bonda tak sure is it postman boleh masuk dalam ke tak. Tu yang Bonda tak tahu. Boleh tu COD. Apa tu? COD tu boleh, takut kat sampai dekat guard. Takut sampai dekat guard UiTM untuk dia masuk. Boleh bunda. Nanti dia pergi kat UPK. Yelah UPK allowed ke ambil? Masuk mana? Nanti diorang biasanya pos laju letak dekat UPK punya atas kaunter. Yang tu pun dia tahu. Cuma kita kan PKP ni semua tak masuk pejabat. Yelah, bunda diorang letak je atas tu. Itulah risaunya hilang. Akmal duduk dalam ke? Saya duduk dalam. Daniel pun dalam juga. Daniel dekat dalam ke? Mana ada. Tipu. Daniel, awak dah sampai Malaysia. Awak dah sampai Johor ke? Kantoi. Macam mana dia daripada Sabah lepas bukan dia kena karantin budak ni? Kan guna sampan, mana orang tangkap. Apa? Kan guna sampan. Tiada. Boleh je, asal ada alasan munasabah. Kabel baik ni. Alright, Daniel, Bonda tak pernah nak tahu macam mana Christian bila kita nak kalau you mulakan belajar, you baca doa macam mana? Doa? Tak payah doa. Belajar je. Sendiri-sendiri lah. Biasa awak doa macam mana sampai tunggu kawan masuk ni? Kalau saya macam ni tak lah. Tidak. Awak baca doa masa bila je? Makan, kalau nak test baca. Kalau nak test je lah baca dengan makan. Okay, nampak semua dah boleh masuk, dah 27 orang. Alright, siapa yang hari ni presenter teori lagi betul? Ya, betul. Okay, siapa nak dulu? Balkir dulu ke? Hafifah dulu. Afifah dulu. Okay, Afifah dulu tengok. Hari ni teori apa? Mana nota mana ni? Terapi realiti. Teori realiti Adler Alright. Okay, boleh mula. Okay, malam ni kejap lagi Bonda bagi link yang malam ni punya Malam ni macam ni lah, nanti kita gabung kelas dengan junior. So, Bonda akan bagi link Gmeet. So, Bonda yang akan buka online tu nanti. Sebab kita tak nak macam yang semester lepas, perasan tak nanti bila ramai-ramai masuk, dia stuck, hang and so on, is it? Sebab nanti dia akan ada soalan dengan quiz, attendance semua. Jadi, kita pakai Google Meet. Boleh? Boleh tak kelas? You all rasa macam mana lagi better? Google Meet, seorang buka view tu, semua tengok daripada Google Meet. Okay? Kelas? Okay tak? Tak tahu. Yang duduk college ni, line dia mesti okay kan? Tidak.
Sekejap lagi Bona bagi link dia. Alright, mulakan presenter. Bona nak ambil markah ni. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atin Raya binti Abdul Qadir Jalani dan rakan saya Siti Nur Hafifah binti Maidin akan membentangkan tentang teori kaunseling di bawah tajuk terapi realiti. Pengenalan. Terapi realiti adalah satu bentuk terapi yang agak baru dalam kaunseling. Terapi ini diasaskan oleh William Glasser, seorang psikologis di California dalam tahun 1965. Secara umumnya, matlamat terapi realiti ialah untuk menyediakan suatu suasana yang boleh membantu klien bagi membina kekuatan psikologi iaitu psychology strength untuk menilai atau menghargai tingkah laku semasa. Konsep-konsep utama reality therapy. Yang pertama, menekankan bahawa tingkah laku yang tidak siuman adalah disebabkan pengabaian tanggungjawab. Yang kedua, memberi penumpuan kepada tingkah laku dan bukannya sikap dan perasaan. Yang ketiga, menekankan aspek-aspek positif seperti potensi individu, kejayaan, kelebihan dan kualiti positif yang ada pada individu tersebut. Yang keempat, menggalakkan individu atau klien menilai tingkah lakunya sama ada yang positif ataupun negatif. Yang kelima, persetujuan di antara kaunselor dan klien perlu dipatuhi bagi mencapai matlamat dan memenuhi keperluan individu tersebut. Matlamat reality terapi yang pertama, membantu klien memperjelaskan apa yang mereka mahu dalam hidupnya. Yang kedua, membantu klien mengenal pasti dan kekuatan, kelemahan serta sokongan yang ada di sekelilingnya dan juga bentuk halangan yang wujud. Yang ketiga, membantu klien agar mantap dari segi psikologi dan lebih rasional dalam membuat tindakan. Proses kaunseling dalam terapi realiti. Yang pertama, keterlibatan. Langkah kedua, fokus kepada tingkah laku semasa. Langkah ketiga, fokus terhadap masa sekarang. Langkah keempat, menilaikan diri. Langkah kelima, membuat pelan. Langkah keenam, komitmen. Langkah ketujuh, tidak menerima sebarang alasan. Dan langkah ke-8, hapuskan gendaan. Berikut adalah menurut Glasser iaitu pada tahun 1992 dalam Pietro Fesa iaitu JJ 1988. Teknik dan tata cara terapi realiti. Yang pertama, menjadi model atau contoh. Dalam teknik ini, kaunselor mestilah menjadi contoh teladan atau model yang berperanan sebagai seorang pendidik. Sebagai pendidik, kaunselor cuba menolak tingkah laku klien yang negatif tanpa meminggirkan klien tersebut. Kaunselor perlu mengajar klien dengan cara yang lebih berkesan bagi memenuhi kehendak klien berdasarkan realiti. Tindakan ini membolehkan klien menghadapi kenyataan dan menyedari akar tingkah lakunya yang tidak realistik. Yang kedua, kelucuan. Kaunselor akan bersikap lucu dan tidak terlalu serius. Ini bermakna kaunselor akan melihat sesuatu situasi dari sudut yang melucukan dengan tujuan untuk meringankan tekanan atau bebanan yang dihadapi klien. Yang ketiga, konfrontasi. Kaunselor akan berdepan atau mencabar klien tanpa membenarkan klien memberikan alasan-alasan tertentu. Ini bermaksud kaunselor juga boleh menggunakan cemuhan-cemuhan dan kritikan yang boleh memeranjatkan klien di dalam usaha untuk mencabar tingkah laku yang tidak realistik. Situasi ini dapat memberikan respon kepada klien memikirkan tentang dirinya secara realistik. Yang keempat, main peranan iaitu role play. Kaunselor akan menggunakan komunikasi dalam memainkan peranan bersama klien. Bermaksud dalam permainan tersebut, kaunselor akan cuba memberikan penekanan dan elakkan daripada memberi penumpuan kepada peristiwa-peristiwa yang lampau dan perasaan-perasaan yang tidak baik. Yang kelima, tindak balas iaitu kaunselor akan meminta kepada klien melihat tingkah lakunya sebagai satu cara untuk klien menerima sesuatu tanggungjawab. Kaunselor akan bertanya kepada klien adakah tindakan ini sesuai dengan klien dan adakah cara ini berfaedah kepadanya. Dalam hal ini, klien hendaklah menentukan sama ada hendak mengubah tingkah lakunya atau sebaliknya.
Yang keenam, penglibatan. Kaunselor akan melibatkan diri secara langsung dengan menggunakan kata-kata seperti saya mementingkan anda, saya bertanggungjawab pada anda, iaitu tingkah laku yang ditonjolkan oleh kaunselor perlulah sejajar dengan kata-kata yang telah dilafazkan itu. Kaunselor harus melibatkan diri dengan klien dalam usaha mencari arah tuju kehidupan atau mencari jalan yang baru bagi mencapai kehidupan klien yang lebih berjaya dan bermakna. Yang ketujuh adalah kontrak, iaitu perjanjian. Kaunselor dan klien perlu membuat perjanjian. Sekiranya perlu, perjanjian itu boleh dilakukan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh klien. Biasanya dalam perjanjian tersebut terdapat peraturan-peraturan tertentu, maka dalam membuat peraturan tersebut klien libatkan diri dengan kaunselor. Kaunselor juga perlu menyemak kemajuan klien dan memberikan pujian mengikut situasi yang perlu. Sekiranya rancangan yang dirancang agak sukar dilaksanakan, maka perlu membuat rancangan yang baru. Bagi pihak klien, kegagalan rancangan tersebut tidak perlu dihukum atau didenda. Yang ke-8 adalah formulate, iaitu menghasilkan satu rangka kerja yang spesifik. Dalam hal ini, kaunselor perlu membuat satu rancangan untuk mengubah tingkah laku klien. Klien boleh bertanya adakah cara yang lebih baik baginya untuk membuat sesuatu untuk mengubah tingkah lakunya. Kaunselor boleh membantu klien dalam membuat perancangan dan merancang atau memberikan kebebasan kepada klien untuk memilih alternatif yang disukainya. Rancangan itu hendaklah berbentuk bagaimana dan bila klien akan melakukannya dan dibuat secara positif. Kelebihan terapi realiti sangat sesuai dilaksanakan dan diaplikasikan dalam bentuk konseling, misalnya konseling kanak-kanak, remaja, dewasa, ibu bapa dalam perkahwinan, keluarga dan individu. Seterusnya, mempunyai pelan induk yang dirancang secara sistematik dan realistik, iaitu oleh klien dengan bantuan kaunselor sebagai panduan bagi menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada klien untuk berfikir secara rasional, menilai dan menentukan dan membuat keputusan sendiri. Seterusnya, kelemahan terapi realiti. Pertama, menekankan kepada konsep masa sekarang dan di sini atau here and now, dan dalam situasi yang sadar tanpa mengambil kira konsep-konsep tidak sadar serta sejarah dalam hidup klien. Kedua, kurang menyediakan situasi pembelajaran kerana sifatnya yang agak mendesak dan mengongkong. Aplikasi terapi realiti. Yang pertama, konsep terapi ini tidak menerima alasan dari luar, maka klien harus dipaksa atau terpaksa menerima tanggungjawab terhadap tingkah lakunya sendiri. Yang kedua, klien perlu menilai tingkah laku, membuat pilihan dan keputusan sendiri sama ada mencapai matlamat atau sebaliknya. Yang ketiga, terapi ini dilakukan dalam jangka masa yang pendek, iaitu memfokuskan kepada permasalahan kesedaran tingkah laku dan tidak memberi peluang untuk klien menghuraikan peristiwa masa lalu. Alright, thank you so much. Okay, so far Andi dengan Hafifah kan presenter tadi, betul? Dan jelaskan ciri-ciri teori, kelemahan, kelebihan, proses dia sekali. Okay, you all cuba buka slide you all. Buka balik slide. Afifah terlepas lah. Suraya. Buka video tadi yang benda. Ha. Okay. Tu video nanti pausekan. Cuba pausekan jap. Awak cuba tengok dia punya kelebihan dulu. Okey, depan sikit. Okey, sebab soalan-soalan dia, okey, ada kat sini. Okey, setiap kali kawan soal tu, buka slide yang awak faham tu. Faham? Boleh? Boleh? Okay, cuba tengok depan lagi Afifah. Afifah? Afifah? Ke boleh tak dengar? Raya?
Ya benda tu. Agaknya line Afifah kot. Okay, cuba awak yang buka. Dan Afifah tu sebab tadi dia terlog out, lepas tu dia log in balik tu. Cuba Adli yang buka. Setiap kali kawan soal, buka slide yang part awak present tu. Boleh? Okay, next. Depan sikit. Optimizes akan membentangkan tentang teori Tak ada suara. Tak ada suara. Mutekan suara dia. Depankan. Okay. Okay, depan. Okay. Okay, sebab yang lepas kita ada belajar teori REBT kan, Rational Emotive Behaviour Therapy. Kalau Rational Emotive Behaviour Therapy, kita touch tentang emosi banyak. Alright? Tapi teori reality ni, dia lebih kepada here and now. Maksudnya dia macam come out, have a problem and come out to the solution. Here and now. Here and now apa yang you nak buat? Dia sebab tu kenapa dalam teori ni, kenapa dia suruh klien lupa, tak perlu. Kalau macam REBT, kita macam selam dia. Emosi dia tu kita selongkar balik. Kita korek-korek bagi dia tenang balik. Tapi yang teori reality ni adalah kita guna pakai bagi klien yang macam, dia boleh guna pakai kepada klien yang kita nampak, contohnya kita nampak macam Ali Haziq, contoh. Ali Haziq kita nampak dia seorang yang firm, contoh. So maksudnya teori reality ni boleh diguna pakai untuk beliau. Contohnya kalau kita jumpa klien yang tengah cerita benda sedih, contohnya Akram. Akram dia nampak macam pelembut sikit. So teori yang kita nampak boleh guna kat dia adalah REBT. Sebab tu kaunselor ni dia kena tahu semua teori. Sebab setiap klien tu dia punya teori tu berbeza sikit. So start jawab, nanti pun dia bantu. Adi Suraya, soalan pertama daripada Halia Haziq. Yang pertama, apakah peranan kaunselor dalam terapi ni? Peranan kaunselor secara umumnya lah, kaunselor dia perlu melibatkan diri secara mendalam dengan klien and then dia perlu wujudkan perhubungan yang terbuka, mesra, jujur dengan klien and then dia memberi galakan, pujian kepada klien. Secara rasionalnya macam tu. Tanya Ali Haziq tu menjawab ke tak? Tak menjawab tak? Menjawab ke? Menjawab. Okay, thank you. Sama. Okay, next. Soalan seterusnya, orang kaunselor juga penting. Secara generalnya memang kita tahu, bagi saya pun rupa para seorang kaunselor tu kita boleh cakap lah dia cantik ke tak kan macam itu, tapi penampilan dia tu, macam penampilan dia akan meyakinkan klien kita juga. Macam kalau dia selekeh ke apa ke, macam klien pun tak yakin dia ni boleh bantu kita tak, macam dia pun tak bantu diri dia dengan penampilan dia. So boleh ke dia membuat motivasikan orang? Itu pun salah satu faktor untuk bagi kaunselor untuk dalam sesi kaunseling ni lah bagi saya lah. Itu bagi saya. Afifah, awak soal dia balik. Daniel nak kaunselor yang macam mana? Tanya dia. Daniel nak kaunselor macam mana? Macam bunda lah. Ni dapat markah lebih ke apa? Dah lah. Okey je. Dia Bonnie nak tanya Daniel. Pelajar lelaki, awak pelajar lelaki, biasanya selesa dengan kaunselor lelaki ke kaunselor perempuan? Kaunselor perempuan. Perempuan Kalau pelajar perempuan suka kaunselor lelaki kan sebenarnya? Perempuan. Good looking. Ya ke? Bonda untuk makluman sebenarnya sebelum ni memang bila Bonda buka pejawatan untuk pejawatan GPA untuk tambah lagi kaunselor, memang Bonda usulkan supaya dapat kaunselor lelaki. Tapi malangnya ramai kaunselor lelaki kandas ketika temu duga. And then in the end bila dah tahap ketiga punya interview, memang kaunselor perempuan yang layak. Jadi memang Bonda usulkan nak kaunselor lelaki. So maksudnya bila kaunselor lelaki tu step 1 dia okey, step 2 dia okey, step 3 dia out. So sebenarnya bukan kita tak offer.
offer sebenarnya, tapi of course kita pilih yang terbaik. Kita tak ada bias jantina. Jadi sebab tu dapat 4. So Bonda harap you all terima lah. Kalau tak suka kalau rasa selesa, tapi Bonda nak terangkan kalau ada benda-benda yang sensitive issue yang klien lelaki share, biasanya Bonda akan macam, contohlah pelajar lelaki kata dia macam edik onani, edik porno, benda-benda yang dia cerita dalam sesi tu kadang-kadang Bonda pun rasa tak selesa, tapi Bonda akan usulkan selesa tak kalau saya refer awak dengan kaunselor lelaki. Sebab kita seluruh sistem UiTM kan, so boleh je refer di mana-mana punya campus cawangan yang lain. Okay? Alright, so contohlah kalau jumpa Bonda ke nanti ada jumpa kita ada another kaunselor yang baru itu Cik Aina, tak selesa cakap Bonda saya memang willing nak kaunselor lelaki, tak ada masalah. Bonda boleh referkan you all dengan kaunselor lelaki. Alright? Okay, Reni yang menjawab Aisyah Johar, sayang muslimin dulu, awak nanti muslimat Okay, soalan Aisyah Johar skip Suraya. Alright, okay. Soalan seterusnya, Akmal Daniel, jika klien melanggar kontrak apakah terjadi? Okay, based on apa yang saya faham, apa yang saya baca, terapi ni, kaunselor dia tak boleh marah pada klien, tetapi jika klien melanggar kontrak tersebut, mereka perlu membuatkan, sebab dalam terapi ni mereka akan membuat plan perancangan untuk mencapai matlamat macam nak solvekan masalah klien tu lah. So kalau klien melanggar, jadinya mereka perlu membuat satu plan yang baru untuk mencapai balik matlamat yang baru tu. So dekat sini klien kaunselor dia tak boleh marah dekat klien sebab tujuan utama terapi ni adalah untuk membantu klien dalam menambahkan semula semangat mereka dalam macam mengubah tingkah laku mereka. Betul kan Bonda? Adli, cuba buka slide awak yang part kontrak tu tadi ada present kan? Tengok. Fokus. Lucu. Wait, laju je tu. Next. Kaunselor yang bersikap lucu tu maksudnya kita ada sense of humor lah. Senyum, okay? Ada gelak sikit. Bukanlah lucu buat mahalaja lawak semua, bukan tau. Okay, next. So, mungkin Akmal Daniel nampak apa-apa yang kat sini kot. Okey, ke soalan Akmal Daniel, kontrak perjanjian tu adalah benda-benda yang confidential lah. Contohnya dia tengah ceritakan kepada kaunselor isu yang sensitif, yang melibatkan undang-undang, melibatkan polis. So dalam proses investigation tu, automatically klien tu sendiri yang membongkarkannya sendiri. So dia memang melanggar kontrak lah. Okay, jadi selepas dia melanggar kontrak tu, sekiranya apa-apa yang berlaku pada diri dia, maksudnya dia kena bertanggungjawab pada diri dia sendiri. Sebab tu sebenarnya tu yang Bonda nak terangkan tu, role play bukan. Okay, sebab dia macam ni kontrak. Kalau klien tu, sebab klien sebenarnya dia ada hak. Contohnya kalau ada hak, kalau dalam sesi yang pertama tu dia tak selesa dengan kaunselor tu, dia boleh je tukar kaunselor lain, tak ada masalah. Tu tak break the contract pun. Tapi cuma kalau macam benda-benda yang ada isu yang pihak ketiga tu yang memang so far dalam slide Kak Adlin tu tak ada Kak Adlin? Tak ada, tapi dalam link yang saya cari itu dia adalah menyatakan macam tu juga. Saya nampak dalam satu slide tu. Dia ada pasal langgar kontrak. Asal kontrak tu saya nak minta jelaskan. Betul. Depan sikit. Macam mana Akmal? Tak nampak lah slide kat mana tadi. Rasanya ada dalam slide ni, kalau tak ada takkan Akmal nak soal tak? Dia ada sebut tadi. Kaunselor sekejap, lagi satu page sebelah. Dia mesti ada kat slide ni. Kena clearkan takut yang nanti. Ni ke? Yang kontrak tu. Nanti you all dah graduate salah faham tentang teori. Yang tu lah, yang tu. Perjanjian kaunselor ni.
Okey, kontrak perjanjian. Lepas tu kalau dia langgar macam tu, tu yang saya nak tanya tadi. Oh, okey, kontrak perjanjian, you all perasan tak kalau dalam sistem counselling tu you all pun kan ada key form consent kan? Persefahaman persetujuan. Sebab tu info consent tu you kena baca. Kadang-kadang belajar tak nak baca. Sama lah macam kita beli rumah ke beli kereta ke kita sign, kita tak baca pun klausul-klausul law tu kan. Mereka kena baca kat situ. Kat situ semua detail. Kalau lepas ni mana sesiapa yang tak clear, buka sistem counselling tu you klik buat appointment, contohlah buat appointment dengan bonda, and then you akan nampak info consent tu yang you kena baca. Adakah anda setuju menjalani sesi ni, bla bla bla, dia akan terangkan. Ya, boleh? Sambil-sambil tu cuba Nur Hafifah buka yang sistem counselling to you. Don't mind. Bonda, saya nak tanya, tapi still lagi klien tu tak dihukum atau tak didenda kan? Tak diberikan. Tak. Macam tu lah jawapannya. Klien hanya dihukum kalau dia membuat cerita yang sebaliknya berkenaan dengan kaunselor lah. Benda tak betul. Tu je dihukum. Kadang-kadang kadang-kadang klien tu konon nak saman kaunselor. Tiba-tiba dia kalah, dia kena saman balik dengan kaunselor. Kan kesian. So hati-hatilah benda-benda saman menyaman ni, kadang-kadang kita saman orang kita kena balik. Okay, good. Okay, Akbar dia ni menjawab tak? Jawab. Okay, thank you. Right. Okay, jawab soalan seterusnya. Okay, yang seterusnya Amirul, boleh jelaskan masuk langkah ketiga dalam proses counselling? Okay, sekejap saya tunjuk dulu. What? Langkah ketiga dia kat sini adalah fokus terhadap masa sekarang. Okay, maksud dia tu, sekejap Okay, maksud untuk fokus terhadap masa sekarang tu, terapi ni tidak melihat pengalaman lampau, tapi tapi masa lampau hanya dibincang untuk membantu satu pembinaan sikap pengalaman lampau sebagai hubungan dia dengan masa kini. Apa yang relate dengan masa lampau tu dengan masa kini. Lepas tu seterusnya untuk kenal pasti alternatif atau cara yang membina untuk klien tu buat pilihan. Yang ketiga pula untuk tentukan kenapa klien tu pilih tingkah laku yang tidak membawa klien tu kepada lebih banyak masalah. Macam tu. Dan terapi ni juga dia percaya yang tingkah laku semasa boleh diubah. Maksudnya macam gitu. Betul ke bonda? Tak on. Okay, Ari Amirul Roslan, konsep teori realiti ni yang you all kena pegang nanti, dia konsep mudah je, here and now. Maksudnya pada masa kini dan sekarang, apa yang awak nak? Contohnya kita kan dalam vision board kita ni, impian kita ni banyak sangat. Tapi teori realiti ni dia fokus. Here and now, apa you nak? Okay, contohlah dia ada masalah pembelajaran, dia bagi contohnya dia bercerita dengan kaunselor, dia ada masalah pembelajaran, konflik dengan ibu, lepas tu putus cinta. 3 perkara. Pembelajaran, konflik dengan ibu, putus cinta. So kaunselor, dia terus tanya klien, antara 3 perkara ni, mana yang you rasa you nak settlekan yang pertama? Tu maksudnya. Fokus terhadap masa sekarang. Yang di ketika tu, kalau dia kata saya nak settlekan tentang girlfriend saya. Sebab bila masalah dengan girlfriend saya tu, saya macam terbawa dia ke mana-mana. So kaunselor akan fokus tentang here and now, tentang masalah dia dengan teman wanita dia ataupun teman lelaki dia. Sebab sesi kaunseling ni, sebab tu dia satu-satu. Dia tak ada dalam satu sesi tu kita selesaikan semua masalah. No. Satu sesi, satu kita fokus. Dah settle baru kita next step untuk another thing. Jelas tak? Dia bukannya jelas saya mudah harap jelas sebab dia tak boleh dalam satu sesi tu settle semua sebab dia akan ada tugasan. Okey, contohnya nak berpisah dengan pasangan, tak serasi. So apa tugasan yang dia kena buat? And then bila next sesi dia kata dia dah berjaya dah berpisah dengan cara baik. Okey, baru kita fokus tentang pembelajaran. Dia macam tu. Supaya fokus terhadap masa sekarang. Tapi ada juga klien yang macam dia laju.
Faham maksud benda? Dia laju. Dia macam insight dia tu laju, celik akal dia laju. Ada yang klien ni dia cepat. Contohnya ketika sesi, tak apa puan, saya cuba tag saya punya girlfriend sekarang. Dia terus tag, ketika sesi tu terus tag. So dia macam lega, lepas dia dah tag, dia dah message, lepas tu dia tunjuk kat kaunselor, okay saya dah settle dah. So sekarang saya nak fokus untuk mak saya pula. Ada klien macam tu. Dia bergantung kepada klien. Fokus terhadap masa sekarang, tapi klien tu sebenarnya masa sekarang here and now apa yang isu dia nak dulu. You all semua sekarang isu dah minggu keberapa akademik, apa yang you all rasa? Masalah nak fikir lagi tentang masalah online yang lain tak putus-putus ke? Memang nak fikir masalah untuk dapat result yang bagus. So masalah result yang bagus, dapat result yang bagus tu apa? Past year question. Past year question tu dah start lah T2B from now. You all tahu kan past year question? Cik Aziz yang itu masa kita punya TOT dah terangkan kan macam cara nak cari tu tak? Ada benda. You all buat je. Benda sure lah. Lecturer biasanya dia akan revise soalan tu yang begitu. Even bukan zaman you all belajar. Zaman bonda belajar kat universiti lain pun. Bonda belajar kat UM pun macam tu. Bonda belajar kat UTM pun macam tu. So UITM pun macam tu. Biasanya lecturer dia akan macam pusing-pusing je soalan. Soalan yang tak sama. Tapi jawapan lebih kurang sama. Soalan tu dia pusing. So bila you dah biasa latih to be tu insyaAllah you'll be okay. Okay. Menjawab kan? Arya Amirul menjawab tak Arya Amirul? Menjawab madam. Alright, thank you. Rambut dah panjang ke pendek lagi? Dah pendek madam. Alright. Arya Amirul sekarang best friend siapa? Arya Amirul? Best friend awak sekarang siapa sekarang? Tak tahu. Alif Aziz kot. Alif Aziz best friend. Alif Aziz best friend Okay. Lepas tu Suraya dengan Afifah ni pun boleh jadi best friend. Bila belajar kita cari best friend orang yang suka belajar. Nanti kita jenis rajin belajar. Sebab proses kita ni boleh suka terangkan kita 5 terdekat lah. 5 orang yang terapat dengan kita. 5 orang tu adalah orang yang sangat mempengaruhi diri kita. Jadi selain ibu bapa, so cari yang 5 orang tu yang memang betul-betul boleh polish you, boleh grooming you, boleh enhancing you betul-betul. So pilih yang 5 ni betul-betul. Maksudnya insyaAllah nanti you semua okey. Okay, Arya Amirul dah ada girlfriend belum? Iklan. Arya Amirul dah ada girlfriend belum? Tak ada. Single and available or not available? Not available from now. Not available. Not available. Fokus study. Alhamdulillah. Okay. Seterusnya. Okay, soalan seterusnya, Alif Imran, adakah formula itu harus diikuti tanpa mengikut keadaan semasa? Okay, kalau nak ikutkan, terapi ni dia more fokus pada masalah yang dihadapi klien pada waktu kini. Jadinya, formula ni dia tujuan dia untuk menghasilkan satu rangka kerja yang spesifik. Maksudnya kaunselor tu dia perlu membuat satu rancangan untuk mengubah tingkah laku klien pada masa itu. So maksudnya dia kena mengikut keadaan semasa jugalah, keadaan klien. Betul kan bonda? Ke tak? Okay, Ali menjawab ke Alif? Menjawab sangat. Terima kasih. Sama-sama. Okay, seterusnya Ari Rozaini. Siap kau Ari. Seterusnya Ari Rozaini, terapi ni boleh ke dijalankan kepada orang yang mempunyai masalah mental yang teruk? Contohnya mudah marah dan baran. Jawapannya maybe ya, sebab terapi ni kan dia bantu bagi semangat untuk nak pulihkan semangat ataupun kan dia ada langkah dia kan macam mana. Terputus-putus. Dengar tak? Dengar. Teruskan dia. Nak bantu bagi semangat dekat, okay, jawapan
pandai maybe ya, sebab terapi ni kan untuk bantu pulihkan semangat dan tingkah laku klien tu. Jadi kita boleh identify apa yang sebab dia jadi baran. Kan here and now kan, mestilah perasaan baran tu yang dia rasa sekarang. Kenapa dia mudah baran? Sikit-sikit dia nak baran. So kita akan identify dari sebelum ni juga, walaupun dia here and now, untuk cari punca tu. Kenapa dia baran sebelum ni? Dan kenapa benda tu masih berlanjutan sampai sekarang? So jawapan dia ya. Menurut saya. Betul tak Bonda? Okey. Betul. Cuba ada Ruzaini, kalau masalah mudah marah dan baran tu dia bukan masalah mental. Dia tengok juga masalah mental yang mudah marah dan baran tu macam dia marah orang ke marah diri sendiri. Kalau dia suka marah diri sendiri, seksa diri sendiri, hantuk-hantuk kepala, kelar-kelar badan dia, yes, dia ada masalah mental. And then kalau dia mudah marah tu memukul, mungkin dia ada masalah mental. Contohnya ketika kecil dia biasa dipukul, so automatically dia besar pun dia membawa sikap yang sama. Macam boleh cakap lah, kita ni sebenarnya kalau kita sayangkan ibu bapa kita, kita tunjuk kita punya teladan yang baik. Sebab bila kita tunjukkan perangai kita yang buruk, kita melambangkan ibu bapa kita pun begitu. Sebab kehidupan kita kan genetik. Genetik, pendidikan dan persekitaran. Persekitaran dan genetik ni kan bergabung berbanding dengan pendidikan. Jadi benda-benda ni membawa. Jadi bila nak buat jahat ke apa, fikir. Betul ke sayang mak ayah? Bila sayang mak ayah, betul ke buat jahat? So orang akan nampak, anak orang tu memang jahat ke macam mak bapak dia ke? Nampak kita tak nak yang benda-benda macam tu. Jadi masalah mental tu, mudah marah dan baran tu, kita klasifikasikan lah. Dia bukan, boleh risau kalau you tengok, kau ni mental lah, senang marah kan. Gitu biasa cakap macam tu kan. Tapi dia boleh dalam klasifikasi mental health lah. Mudah marah dan baran ni sebenarnya attitude. Anger management kan. Macam mana kita nak mengawal pengurusan marah tu. Sebab tu dalam Islam kalau marah kita buat apa? Siapa boleh jawab? Dalam Islam kalau Rasulullah, kalau Duduk, solat. Duduk lagi, solat. Ambil wuduk. Ambil wuduk. Okay, yang paling Minum mudah. air. Minum air yang paling mudah sekali. Kalau tengah nak marah. Paling mudah sekali. Baring. Ingat Tuhan. Diam. Ingat Tuhan. Istighfar. Baring. Okey, baring. Satu lagi, kita takkan tiba-tiba baring, duduk. Kalau awak duduk, awak akan nampak kan, kalau kita tengok parlimen pun, kalau kita tengok politik-politik, kalau tengah marah kan dia berdiri. Saya tidak setuju kan berdiri. Cuba kalau macam dia duduk dia tak beria sangat. So kalau tengah marah, kalau benda yang nak ambil wuduk tu macam jauh lagi kan. Paling mudah adalah duduk. Marah ni biasanya kita tak boleh diam, duduk. Bila duduk tu, duduk dan tundukkan kepala. Boleh. Masa kalau kita tunduk kepala, kita punya sel otak kita kan menurun kepala kita tu. Sebab tu dalam Islam kita ada sujud. So turunkan. Jangan mendongak. Biasanya awak pernah nampak ke orang marah orang dia mendongak? Menunduk. Ada pernah? Pernah tak kena marah orang tu tengok marah awak sambil menunduk? Kelas ada tak? Pernah tak awak jumpa orang marah? Mak ayah ke marah, adik-adik marah awak ke, tapi dia marah awak sambil menunduk kepala? Tak ada. Pernah nampak? Tak ada kan? Tak ada. Biasanya orang marah dia mendongak, betul? So duduk, solusi yang paling senang, duduk, turunkan sikit kepala. InsyaAllah will be okay. Alright? Okay, menjawab Menjawab tak tu Arif Zaini? Jawab. Dia boleh guna Arif, tapi kalau orang-orang mental health, kita tak terus guna here and now. Lagilah here and now dia nak bunuh diri jadi kan. Here and now awak rasa awak nak hidup ke nak bunuh diri? Dah. Kalau mental biasanya kita lebih guna REBT yang macam minggu lepas punya present. Minggu lepas punya present. Okay, yang Arif present itu. So teori tu lebih mendalam sebab dia touch tentang emosi. Orang-orang mental ni, you tak boleh here and now sebab otak kognitif dia tidak bertingkah laku secara normal. Walaupun awak nampak dia normal, otak dia tidak boleh berikan kognitif yang normal. Jadi kita kena touch tentang emosi dia. Orang-orang mental, sebab tu orang-orang mental dia tergolong dalam kalangan orang-orang OKU. OKU apa? OKU dari segi akal dan fikiran. OKU mental. Dia bukan OKU fizikal, tangan kaki, mata, buta semua tak. Pekak semua tak. Dia kan fizikal, dia mental. Alright. Boleh? Tapi kalau orang mental, kalau you all jumpa kawan-kawan tak boleh here and now. Ingat bersama dia, kalau kawan, kalau orang kelar tangan kan, kau ni memang nak kelar tangan kau sampai bila nak kelar tangan kau ni? Tak boleh. Nanti dia lagi stress.
Contohnya kalau kita nampak kawan kita kelar tangan ke buat sesuatu benda yang tak baik tentang diri dia, kita just cakap, kau nak aku bantu kau jumpa sesiapa ke yang pakar yang boleh bantu kau. Dia perlukan kasih sayang. Orang mental ni lebih touch tentang kasih sayang berbanding tentang kognitif here and now. Alright, here and now macam you all, bijak pandai here and now. Ni kalau macam Afifah, siapa, Suraya, awak dah dekan semester ni, awak nak dekan lagi ke tak nak? Here and now, nak, terus solution. Dia tak ada macam tak ada. Alright? So, menjawab Arif Rozaini. So, seterusnya Arif Fahmi. Okey, soalan dia, sekiranya seseorang itu tidak bertanggungjawab dengan dirinya sendiri, adakah terapi ini boleh diteruskan atau dimulakan semula? Okey, based on apa saya faham, terapi ni perlu seseorang individu tu perlu memberi kerjasama dalam bertanggungjawab pada diri sendiri. Maksudnya main dia kita kena, individu tu kena ada rasa tanggungjawab dulu dengan diri dia sendiri dulu. So kalau dia tak bertanggungjawab, benda ni boleh diteruskan, tapi mungkin akan macam yang dijelaskan sebelum ni kan ada plan dia. So kalau boleh diteruskan, tapi mungkin akan ada plan yang baru, plan dan perancangan yang baru. Jawab tak? Jadi terapi dia tu akan panjang lah, akan lama, sisi susulan. Sebab dia tak dapat insight tau, dia tak dapat celik akal. Jadi macam tugasan yang hari ni awak dah buat ke belum? Tak buat lagi lah dah. So jumpa kaunselor, kita buat lagi tugasan yang baru. So jadi lambat lah. Action dia lambat. Sebab dia tidak bertanggungjawab kan. Cuma sebagai rakan, nanti you akan sebagai rakan kaunselor juga. Kalau jumpa kawan-kawan macam ni, kalau you dah bagi nasihat ke apa semua, you cakap macam ni je dengan dia. Sekarang ni aku kat sini nak tolong kau, aku nak bantu kau. Tapi kalau kau tak nak bantu diri kau sendiri, kau rasa siapa nak tolong kau? Bagi sedar balik. Aku kat sini memang nak bantu kau sangat dah. Sebab kau kawan aku, kalau aku nak masuk syurga, aku nak ajak kau masuk syurga sekali. Tapi sekarang ni kau yang tak nak bantu diri kau. Macam mana? So macam kita terangkan balik dekat dia tu. Boleh? Can you on sama kawan-kawan cakap macam tu bisa? Okay. Menjawab ke? Jawab. Okay, seterusnya Muhammad Akram. Okay, soalan Muhammad Akram. Sekiranya seseorang telah menjalani sesi terapi namun masih ada masalah panas baran, adakah patut dia meneruskan lagi sesi tersebut? Okay, seperti kita tahu, terapi ni ada teknik dan tata cara dia tersendiri. Tapi ia sebenarnya macam ni tau, secara logik ni boleh kita fikir ia bergantung juga kepada klien tu sendiri. Sebab kalaulah kita sebagai kaunselor dah jadi model, kita dah cuba mainkan peranan kita sebagai seorang kaunselor dengan sebaik, tapi masa itu sebenarnya kalau masalah baran ni more kepada diri sendiri. Punca dia tu daripada mana, macam tu. Macam Bonda ceritakan tadilah, kalau dia ada masalah keluarga, seberapa dalam masalah keluarga dia, kenapa dia harus simpan benda alat tu. Dan macam Adin pun cakap tadi, kalau benda tu setiap masalah dia ada plan dia tersendiri. So kalaulah dia masih nak teruskan lagi, so sesi tu akan jadi lebih panjang. Macam tu. Dia boleh teruskan tapi lebih panjang. Dalam sesi kaunseling Akram, contohlah Akram kata, okay, hari ni sesi awak marah, tahap marah awak dalam skala 1 hingga 10 berapa? So klien akan jawab, saya yang ini marah tempoh saya 10/10. So the next sesi cakap, okay, so dalam bulan ni awak rasa anger management awak daripada skala 1 hingga 10 berapa? Kalau dia kata 8/10, maksudnya ada kurang. Kalau dia kata sama je 10/10 sebab saya tak boleh kontrol, maksudnya terapi yang baru lah. Okay, dan kita guna teknik yang baru. Okay. Kadang-kadang orang panas baran ni dia tak boleh jumpa dengan orang yang macam senang nak sakit hati dia kan. Dia endorfin hormon endorfin dia lebih banyak kan. Berbanding dengan orang yang tak baran. Sebab tu pelajar lelaki yang memang dia tak baran tu bagus sebenarnya. Sebab you punya hormon otak you seperti perempuan, dia ada kelembutan sikit. Okay? Right. Okay, terima kasih Bonda dan presenter, jawapan yang menarik. Alright. Okay, terima kasih. Seterusnya
Soalan Muhammad Sirajuddin. Apa jadi jika satu atau lebih langkah terapi realiti diabaikan? Okey, maksud dia akan jadi tak lengkap lah sebab setiap plan tu of course lah kita kena ikut step by step kan. So kalau tak ada satu atau lebih dia jadi macam tak lengkap. Kiranya proses tu tak dapat nak diteruskan dengan baik, dengan lengkap. So of course lah kita kena ikut step by step. Kena ada juga. Okey, terima kasih. Jawab ke? Sama. Awak nampak macam step tu banyak Din, tapi sebenarnya bila dalam sesi ni jadi tak banyak pun. Dia jadi 3 je sebenarnya. Pertama, isu klien tu apa? So konsepkan diri dia tahap kat mana? So action dia kat mana? And then solution lah, hapuskan dendaan. Okay, hapuskan dendaan tu, bonda percaya ramai tak clear. Dendaan tu pada diri dia tau. Contoh macam you all suka main game. Contoh. Kalau contoh you tak study. Contoh you tak study lah. Apa dendaan yang diterdiri you? Contohnya you dah timing. Setiap hari kena study dalam 5 jam. Ataupun study dalam sehari 3 jam. Tak termasuk waktu kuliah. Waktu kuliah tu bukan study tau. Waktu kuliah is class. Ni waktu you latih tubuh sendiri. Contohnya dalam sehari mesti 3 jam. Tapi kalau you tak achieve 3 jam, you buat punishment turun kat diri you. So hari ni tak boleh main game lah. Sebab tak study. Dia macam tu. Tu dia punya tugasan tu. Dia bukannya kaunselor tu denda klien buat apa-apa tak. Klien sendiri yang fikir apa yang dia tak boleh nak buat bila dia tak buat benda tu. Yang dia nak capai tu. Okay, yang plan yang dia dah buat, okay, apa dia. Alright. Boleh tak Din? Boleh. Contohnya Din suka apa tu? Awak suka main gitar ke main game? Saya suka main game. Main game, okay, good. Korang ni main game je tak ada menang apa-apa tournament ke? Belanjalah kelas kalau menang apa-apa. Aduh, seru kalah. Aduh, yai, ruginya data. Mainlah pergi tournament mana-mana. Lawan dengan orang mana, Thailand ke apa semua tu. Pergi lawan. Menang dapat duit. Main dengan orang Singapura ke USD sikit. Jangan main game saja, make sure menang. Judi ke tak? Allah Akbar. Tak ada yuran kan? Dia macam risau pula. Okay. Tapi kalau tournament sama je. Kalau kita tengok program pun, program Hari Raya Islam pun ada hadiah tempat pertama, kedua, ketiga. So kalau macam tournament yang ada kan ada hadiah tempat pertama, kedua, ketiga tu, pergilah join. Sebab dia macam okay sebenarnya. Dapat duit. Kalau sambil main game dapat duit. You all kan generasi millionaire. Come on, jangan buang masa sangat. Jangan jadi macam orang-orang biasa. Jadi orang yang luar biasa. Main game, duit. Income. Ataupun engineering kan semua. Buat sistem. Bangunkan sistem game sendiri. Tiba ada game UiTM-PG ke mana tahu satu hari nanti. Checkpoint dia kat semua bilik kuliah ke semua tembak semua tu. Allahumma. Okay, Sirajuddin. Boleh okey, ni. bonda. Okay, Arin Nazir. Okey, soalan terakhir. Wajarkah kaunselor bersikap lucu semasa kaunseling berjalan? Okey, bersikap lucu tu bukan dia macam bonda cakap tadi tu, yang kelucuan tu. Sebenarnya sini Kak, contoh dia, kalau klien tu jumpa kaunselor, dia tengah lagi masalah. So nak kurangkan ketegangan yang dilalui tu, kita ambil situasi tu secara santai macam gitu. So maksud dia tu bukan dia buat kelakar dan macam ni mempermainkan masalah yang dia hadapi tu. So sebenarnya wajar biar kurangkan ketegangan dan masalah yang dihadapi tu. Macam tu lah. Okay, contohlah kalau macam Arin Nazir. Contohnya Arin Nazir datang sesi kaunseling macam entah, saya rasa saya tak ada apa-apa lah. Saya tak guna, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa kelebihan tadi saya. Lepas tu macam mana kaunseling nak bersikap lucu tu? Okay, tak ada apa-apa. Okay, boleh saya tahu ketinggian awak berapa? Arin Nazir, ketinggian awak berapa? Arif? Tak tahulah benda. Tinggi berapa tinggi? 1.6 lebih ke? Allah, saya tak pernah ukur ke budak ni. Okay, 106, kita letak 168 lah. Ke lebih? 165. Okay, kan tinggi awak 165. Okay, kulit awak rasa kulit awak cerah ke gelap?
Biasa kot. Biasa je. Awak rasa muka paras awak handsome ke tak? Biasa juga. Ada ramai orang suka kat awak tak? Tak ada. Ha? Handsome. Tak ada. Nampak? So kawan bila cakap handsome. So bila awak cakap tu, awak jelaskan balik. Lah. Itulah sense of humor dia. Handsome. Contohnya kaunselor akan cakap, saya tengok awak handsome je. Macam mana awak cakap awak tak ada apa-apa? Handsome is a bonus. So teruslah klien tu akan macam tersengih sikit daripada dia tengah tegang tadi kan. Saya tengok kulit awak cerah je, tak gelap macam botok kuali pun. So kelebihanlah kat diri awak ke awak ni memang nak kulit gelap macam botok kuali bawa awak rasa awak handsome. So klien tu akan rasa macam tersentuh sikit dan dia akan tersenyum. Itulah maksudnya ada bercakap lucu. Faham? Kau lucu berdekam-dekam malah je lawak tu kau. Punya salah faham lah. Okay, faham tak? Arin Nazir handsome. Ni waktu Ali Imran cakap handsome. Ali Imran pun handsome tak? Sawo-sawo matang pun dia suka budak-budak kulit sawo matang. Sekarang lah masa zaman bercinta. Lu dengan suami suka orang kulit putih. Kan asyik tengok cerita Tamil. Dia suka tengok gelap comel tak? Alright, boleh nak tanya ada 2 orang lelaki tak masuk kelas Amirul Hakim. Ada bunda. Dah soal belum? Saya masuk lambat bunda. Tak sempat. Dah, cepat soalan. Tanya dia apa? Cepat soalan. Saya tak sempat tengok presentation tadi bunda. Saya masuk-masuk dah bahagian Okay. tanya-tanya. Next group depan ni awak soal Syami Akmal. Wah, Syami ni mana? Dia selalu MIA. Syami. Syami Akmal mana? Siapa yang mechanical dengan dia ni? Syami. Syami ada tak? Okay dah, tak apa. Boleh tanya dalam grup. Okay, next presenter. Thank you so much Suraya dan Afifah. Okay, good presentation. Thank you, Bonda. Right? Okay, next presenter. Next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh start ke bunda? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori kaunseling pada kali ini ialah person-centered therapy yang telah diperkenalkan oleh Carl Rogers. Terapi person-centered merupakan model terapi berpusat peribadi yang telah dipelopori dan diperkembangkan oleh pakar psikologi humanis Carl Rogers. Beliau dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois di pinggir bandar Chicago. Beliau mendapat ijazah pertama dalam bidang pertanian pada tahun 1924. Pada tahun 1942, beliau dianugerahkan sebagai profesor penuh daripada Ohio University dalam bidang psikologi klinikal. Pada tahun 1951, Rogers memperkenalkan teorinya yang bernama client-centered therapy. Beliau juga turut banyak memberi sumbangan dari segi penulisan yang bermula daripada tahun 1937 hingga 1972. Carl Rogers mempunyai pendirian yang cukup teguh mengenai sifat semula jadi manusia. Beliau memiliki pandangan dasar tentang manusia bahawa pada dasarnya manusia itu bersifat positif, makhluk yang optimis, penuh harapan, aktif, bertanggungjawab, memiliki potensi kreatif, bebas, tidak terikat oleh belenggu masa lalu dan berorientasi ke masa yang akan datang dan selalu berusaha untuk melakukan self-fulfillment atau memenuhi keperluan dirinya sendiri untuk boleh beraktualisasi diri. Berdasarkan sejarahnya, terapi yang dikembangkan oleh Rogers ini mengalami beberapa perkembangan. Pada mulanya dia mengembangkan pendekatan kaunseling yang disebut non-directive counseling pada tahun 1940. Pendekatan ini sebagai reaksi terhadap teori-teori kaunseling yang berkembang saat itu yang terlalu berorientasi pada kaunselor atau directive counseling dan terlalu tradisional. Pada 1951, Rogers mengubah namanya menjadi client-centered therapy
terapi sehubungan dengan perubahan pandangan tentang kaunseling yang menekankan pada upaya reflektif terhadap perasaan klien. Kemudian pada 1957, Rogers mengubah sekali lagi pendekatannya menjadi kaunseling yang berpusat pada person atau person-centered therapy yang memandang klien sebagai partner dan perlu adanya keserasian pengalaman baik pada klien maupun terapi. Terapi ini memperoleh sambutan positif dari kalangan ilmuwan maupun praktisi sehingga dapat berkembang secara pesat hingga saat ini. Terapi ini masih relevan untuk dipelajari dan diterapkan. Apa yang dimaksudkan dengan person-centered therapy? Person-centered therapy merupakan pendekatan terapi person-centered yang menekankan pada penyampaian klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Terapi ini fokus pada bagaimana untuk membantu dan mengarahkan klien pada tahap ini tersendiri untuk mengatasi permasalahan dan mencapai kebahagiaan atau mengarahkan individu tersebut menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya. Ciri-ciri person-centered therapy. Ciri yang pertama ialah terapi berpusat pada person ini difokuskan pada tanggungjawab dan keinginan klien untuk mencari cara-cara menghadapi kenyataan dengan lebih sempurna. Yang kedua, untuk menekankan dasar fenomena klien. Dasar fenomena atau phenomenal field merupakan keseluruhan pengalaman seseorang yang diterimanya, baik yang disedari maupun yang tidak disedari. Klien tidak lagi menolak atau memutarbalikkan pengalaman-pengalaman yang sedia ada. Ciri yang ketiga, prinsip-prinsip psikoterapi berdasarkan hasrat kematangan psikologi manusia, iaitu berasal pada manusia sendiri. Maka, psikoterapi itu bersifat konstruktif di mana kesan psikoterapeutik terjadi kerana hubungan ahli terapi dan klien. Ciri yang keempat, terapi ini tidak dilakukan dengan suatu sekumpulan teknik yang khusus, tetapi pendekatan ini berfokus pada person sehingga ahli terapi dan klien memperlihatkan kemanusiaannya dan pelibatan dalam pengalaman pertumbuhan kendiri. Teknik-teknik dalam person-centered therapy. Terapi ini tidak memiliki cara atau teknik yang spesifik. Sikap-sikap ahli terapi dan kepercayaan antara ahli terapi dan klien yang menjadi peranan penting dalam proses terapi. Ahli terapi membangunkan hubungan yang membantu di mana klien akan mengalami kebebasan untuk mengeksplorasi kehidupannya yang sekarang mempunyai ciri permasalahan yang banyak. Untuk ahli terapi person-centered, kualiti hubungan terapi jauh lebih penting daripada teknik-teknik. Ahli terapi harus membawa sifat-sifat khas yang berikut ke dalam hubungan sepanjang person-centered terapi ini berlangsung. Yang pertama, menerima. Ahli terapi harus menerima pesakit dengan kehormatan tanpa menilai atau mengadilinya secara positif atau negatif. Pesakit dihargai dan diterima tanpa syarat. Dengan sikap ini, ahli terapi memberi kepercayaan sepenuhnya kepada kemampuan pesakit untuk meningkatkan kepemahaman dirinya dan perubahan yang positif. Yang kedua, keselarasan atau congruence. Ahli terapi dikatakan selaras dalam pengertian bahawa tidak ada kontradiksi antara apa yang dilakukannya dan apa yang dikatakannya. Yang ketiga, pemahaman. Ahli terapi melihat pesakit dalam cara empati yang tepat. Dia memiliki pemahaman konotatif dan juga kognitif. Yang keempat, mampu mengkomunikasikan sifat-sifat khas ini. Ahli terapi mampu mengkomunikasikan penerimaan, keselarasan dan pemahaman kepada pesakit sedemikian sehingga membuat perasaan-perasaan ahli terapi jelas kepada pesakit. Yang kelima, hubungan yang membawa akibat. Suatu hubungan yang bersifat mendukung atau supportive relationship yang aman dan bebas dari ancaman akan muncul dari teknik-teknik di atas. Yang seterusnya ialah tahap-tahap person-centered terapi. Tahap yang pertama ialah tahap membangun hubungan terapeutik, mewujudkan keadaan fasilitatif dan hubungan yang substantif seperti empati, kejujuran, ketulusan, penghargaan dan positif tanpa syarat. Tahap yang kedua adalah tahap kelanjutan yang disesuaikan dengan hubungan efektif, kaunseling dan disesuaikan dengan keperluan klien.
Tujuan person center terapi. Bagi Rogers, pada dasarnya tujuan terapi ini adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif sebagai usaha untuk membantu klien menjadi peribadi yang kuat, fully functioning person, iaitu peribadi yang mampu memahami kekurangan dan kelebihan dirinya. Tujuan dasar terapi ini diklasifikasikan ke dalam 4 isi. Yang pertama ialah keterbukaan pada pengalaman. Klien diharapkan dapat lebih terbuka dan lebih sedar dengan kenyataan pengalaman mereka. Hal ini bererti bahawa klien diharapkan dapat lebih terbuka terhadap pengetahuan lebih lanjut. Yang kedua, kepercayaan pada organisma sendiri. Dalam hal ini, tujuan terapi adalah membantu klien dalam membangunkan rasa percaya terhadap diri sendiri. Biasanya pada tahap-tahap permulaan terapi, kepercayaan klien terhadap diri sendiri dan keputusannya sendiri adalah sangat sedikit. Mereka secara khas mencari pendapat dari orang luar kerana pada dasarnya mereka tidak mempercayai kemampuan diri untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Namun dengan meningkatnya keterbukaan klien terhadap pengalamannya sendiri, kepercayaan klien terhadap dirinya sendiri akan mulai timbul. Yang ketiga, tempat evaluasi internal. Tujuan ini berkaitan dengan kemampuan klien untuk introspeksi diri, yang bererti lebih banyak mencari jawapan pada diri sendiri bagi masalah-masalah yang dihadapinya. Klien juga diharapkan untuk dapat melihat ke dalam situasinya untuk membuat keputusan dan pilihan bagi hidupnya. Yang terakhir ialah kesediaan untuk menjadi satu proses. Dalam hal ini, terapi bertujuan untuk membuat klien sedar bahawa pertumbuhan adalah suatu proses yang panjang. Para klien dalam terapi berada dalam proses menguji persepsi dan kepercayaannya serta membuka diri bagi mencuba pengalaman baru. Syarat efektiviti person-centered terapi. Syaratnya ialah 2 orang berada dalam hubungan psikologi. Orang pertama, mereka akan disebut atau dipanggil sebagai klien, iaitu berada dalam status tidak menentu, rapuh dan cemas. Orang yang kedua ialah ahli terapi, berada dalam keadaan selaras atau bersepadu dalam berhubungan bersama klien. Yang keempat, ahli terapi mengalami unconditional positive regard atau merasakan sikap positif tak bersyarat terhadap klien. Yang kelima, ahli terapi memperlihatkan pemahaman yang tepat dan empatik terhadap jiwa dalaman klien, internal frame of reference, dan berusaha mengkomunikasikan pemahamannya kepada klien. Yang terakhir, terjadinya pengkomunikasi dalam pemahaman empatik ahli terapi dan sikap positif tidak bersyarat ahli terapi kepada klien, walaupun pada tahap yang paling minimum. Kelebihan person-centered terapi. Kelebihan yang pertama ialah pemusatan pada klien dan bukan pada terapi. Yang kedua, identifikasi dan hubungan ahli terapi sebagai kepentingan utama dalam mengubah kepribadian sehingga tidak menekankan pada teknik namun pada sikap ahli terapi. Yang ketiga, menawarkan perspektif yang lebih up to date dan optimis. Yang keempat, klien memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika fokus menyelesaikan masalahnya. Klien merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak justify. Selain itu, klien diberikan peluang yang lebih luas untuk mendengar dan didengari. Yang kelima, sifat keamanan. Individu dapat mengeksplorasi pengalaman-pengalaman psikologi yang bermakna baginya dengan perasaan aman. Yang terakhir, dapat diterapkan pada individu maupun kelompok. Yang terakhir,
kekurangan person center terapi. Kekurangannya yang pertama ialah terapi fokus pada klien dianggap terlalu sederhana dan dalam tujuannya dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit untuk menilai individu. Yang kedua, tidak sistematik dan lengkap, terutama yang berkaitan dengan klien yang kecil tanggungjawabnya, serta kekurangan teknik untuk membantu klien memecahkan masalahnya. Yang ketiga, sulit bagi ahli terapi untuk bersifat natural dalam situasi hubungan interpersonal. Yang keempat, terapi menjadi tidak efektif ketika kaunselor terlalu non-direktif dan pasif. Mendengar dan bercerita tidak cukup. Orang boleh mengesan bahawa terapi ini tidak lebih daripada mendengar dan merefleksi. Yang seterusnya, tidak boleh digunakan pada penderita psikopatologi yang teruk. Yang terakhir, berkemungkinan sebahagian ahli terapi menjadi terlalu fokus pada klien sehingga melupakan keasliannya. Ahli terapi dapat kehilangan rasa peribadi yang unik. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Alright, thank you very much Balkis dan Aisyah, betul? Ya, betul. Center, good. Alright. Okay, terapi ni, okay, kalau terapi tadi you all kena lihat dia ada kalau macam person centered terapi ni kalau bahasa Melayu dia teori pemusatan klien. Pemusatan pusat. Teori pemusatan klien. And kalau macam the ending tadi dia ada cakap kelemahan tentang direktif dengan non-direktif. Okay, non-direktif tu maksudnya kenapa teori ni dia lebih banyak mendengar. Sebab dia nak tahu dalaman klien tu apa. Sebab tu dia banyak mendengar tu jadi non-direktif yang orang rasa macam lebih pada mendengar saja. Tapi direktif tu pula adalah pemudah cara. Kaunselor ni adalah sebagai pemudah cara. Sebab tu walaupun ada kelemahan, direktif dia ada non-direktif sekali. Okay. Tak apa, nanti Bonda bantu jelaskan daripada soalan-soalan kawan-kawan. Aisyah yang Balkis dah boleh start ni. Daripada yang pertama, anak dara siapa yang pertama tanya? Nadia Fatina. Okay, awak nak tu memang keren. Nadia Fatina. Aisyah boleh jawab soalan kawan? Okey, soalan dari Nadia Fatina. Apakah peranan utama kaunselor sewaktu menjalankan sesi terapi ini? Ya Allah, kejap. Kejap Bonda. Boleh? Awak tengok yang peranan tu dekat dia punya teknik-teknik dan proses tadi tu. Balkis boleh buka part teknik tu tak? Okay. Untuk menjawab soalan Nadia Fatina tu, peranan kaunselor ni dia sama dengan teknik-teknik person centered yang dinyatakan oleh Carl Rogers tu. Kita dapat 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 cara, 1, 2, 3, 4, 5 cara untuk kita latih kepada klien kita dalam terapi person centered ini. Dekat sini kita ada menerima, keselarasan, pemahaman, mampu mengkomunikasikan sifat-sifat khas, hubungan yang membawa akibat. Kalau dengar kepada saya present tadi, saya dah explain setiap satu. Nak kena explain ke pun ke? Tak payah. Sebab tu pun dia suruh tunjuk kat slide tu. Okay, keselarasan tu kongruen, boleh tambah sikit teknik adalah, ni Nadia Tun peranan utama menjalankan sesi terapi ni. Contohnya, pada sesi awal tu, contohnya Nadia tu dia cerita, sebenarnya aku ni tak suka sangat nak kawan dengan Ari Nazir apa semua. Lepas tu the ending sesi tu dia, tapi Ari Nazir banyaklah membantu saya buat benda-benda perkara macam ni. And then dia selalu belajar saya study apa semua. Lepas tu, macam mana kaunselor tu nak detect dia ni tak kongruan tu? Okey, Nadia tu pada awal sesi tadi awak menyatakan bahawa Ari Nazir langsung tak membantu awak, tidak selesai awak, tapi pada akhir sesi anda menyatakan bahawa Ari Nazir banyak membantu awak. Jadi sebenarnya boleh saya tahu Ari Nazir sebenarnya banyak membantu awak ke tak? Sebab klien kadang dia mula macam nak menipu. Saya tak betul-betul. Sebab tu sesi counselling 45 minit hingga 1 jam tu, sometimes klien you tak detect apa you cakap. Macam kita lah.
kalau perempuan seharian kita boleh cakap 20,000 patah perkataan berbanding dengan lelaki, dia hanya bercakap dalam 7,000 patah perkataan sehari. Jadi kadang-kadang dalam sesi kaunseling 45 minit hingga 1 jam tu, you akan nampak tak kongruen tu mana? Tak selaras lah. Pada awal sesi cakap lain, ending sesi cakap lain. Jadi sebagai kaunseling mudah cara, kita betulkan balik klien. Kita tak judge dia, sebab tu awal tu kita ada menerima. Menerima maksudnya kita tak ada judgemental per klien, menerima klien tanpa syarat. Dan kita faham situasi, kita cuma betulkan balik pada awal sesi tadi, awak kata tak suka, dia tak banyak bantu awak pun semua, tapi akhir sesi awak kata banyak bantu. So yang mana satu yang betul, kita bagi dia berfokus supaya dia kalau kat train tu, yang kiss a train tu make sure dia landas dia yang betul sikit. Dia tak tiba-tiba ambil lain orang lain. Apa? Jadi benda macam tu Nadia tu Fatina menjawab tak? Menjawab, terima kasih Bunda. Terima kasih juga. Okay. Alia Nazihah punya soalan pula. Okey, Alia Nazihah. Apa yang akan terjadi sekiranya tidak melakukan sifat-sifat tersebut? Sifat-sifat yang ni ke? Teknik-teknik tu ke? Teknik ke proses? Sifat tu menerima, keselarasan, pemahaman tu. Sifat yang ni ya? Ya betul. Okay, bila awak jawab, bagi awak tengok lagi boleh. Intro yang teori pemusatan klien ni, apa dia punya awal tadi? Awal tadi awak tahu? Dia adalah lebih kepada klien apa? Dia lebih, ciri yang awal tu. Jawab yang kat situ. Yang awal tadi. Dia menekankan pada penyampaian klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan masalah. Okey, dan masalah, betul. Tu adalah masalah, dan dia punya step-step tu teknik. Tapi ada next slide tengok. Boleh tengok next slide, ada yang tadi yang best sikit. Yang ni ke Bonda? Nampak dia ciri-ciri dia banyak. Alright. Okey, apakah yang akan terjadi sekiranya tidak melakukan sifat-sifat tersebut? Okey, jawab. So kalau sifat-sifat tersebut tak dilakukan, dia punya dia pasal kan dia menekankan tentang, kan dia menekankan pasal isu dan masalah diri dia, ya, untuk diri dia. So dia lebih menekankan pada diri dia. Kalau kita tengok teknik dia, menerima, kesalahan, pemahaman, komunikasi dengan hubungan yang berakibat. Kalau teknik-teknik ni tak dilakukan, dia mungkin akan ada leak kat situ. Maksudnya akan yang dia punya terapi ni tak membawa akibat, hubungan yang tak membawa akibat. Maksudnya dia tak ada apa-apa akan jadi, ataupun dia punya tu akan ada hasil tak ada hasil. Akan tak ada hasil. Okay, Bonda suka kaitkan benda ni adalah, okay, you all ingat tak hierarki Maslow? Hierarki Maslow yang 3 segi tu. Keperluan asas, kasih sayang, yang ke atas tu apa? Kesempurnaan ke diri. Jadi kalaulah dia tak contohnya dia tak ikut hierarki tu, macam mana klien tu nak sampai kesempurnaan ke diri yang positif yang tinggi. Jadi step by step tu penting lah kena ada. Alright? Boleh Alia? Jawab tak Alia? Jawab Bonda. Terima kasih. Terusnya Nur Ain Ashika. Alia duduk dalam college ni awak? Kena balik? Kat college. Sayang betul awak dengan college tu Tak nak balik-balik? Tak adalah. Kita balik awal. Untuk pengetahuan you all semua, pelajari college tu kita hantar barang, hantar makanan sampai pintu bilik. Macam hotel 5 star, geram je. Diorang macam dilayan seperti prince and princess di dalam. Patutlah dia ni nak balik college. Buka pintu makanan sampai. Buka pintu cik cleaner sampai bersihkan bilik. Oh, hotel. Okay, seterusnya Nur Ain Ashika. Okay, soalan seterusnya, boleh terangkan tak konsep terapi ni? Okay, konsep dia ialah daripada Carl Rogers yang menyatakan konsep terapi person centered adalah konsep mengenai diri dan konsep menjadi diri ataupun tumbuhan perwujudan diri. So maknanya terapi ni dia melatih kita untuk
menjadi diri yang lebih baik lah macam tu. Betul tak Umi? Menjawab tak? Menjawab tak Ain Ashika? Menjawab. Terima kasih. Alright, good. Next. Next, Siti Nurhafifah. Apakah kelebihan terapi ini kepada klien? Kelebihan. Kelebihan dia, dia akan lebih fokus kepada diri dia untuk maksudnya dia akan bina keyakinan kat diri dia and dia akan dapat pengalaman yang positif untuk pengalaman positif dan fokus untuk menyelesaikan masalah dia. Hafifah. Faham tak Hafifah? Boleh ke jawab tak? Tak ada line lah tu. Afifah di line putus-putus bagi seterusnya. Tu dia komen. Nur Insyirah tu. Line dia putus-putus tu. Okay, soalan seterusnya, apakah contoh masalah klien yang sering menggunakan terapi ini? Soalan ni masalah klien yang macam mana yang terima terapi ni ke tu? Macam tu. Kalau ikut kepada terapi ni, dia banyak mementingkan mengenai kesihatan mental, bukan kesihatan mental, mengenai diri klien tu lah. Selalunya klien yang datang mungkin dia ada masalah kendiri yang dia bergelut dengan masa lampau atau pengalaman yang dia yang tak boleh move on sehingga sampai sekarang, macam tu lah. Betul tak? Coping skill lah, coping skill. Biasanya pelajar-pelajar dia ada masalah tentang coping skill. Okay? Boleh. Kendiri lah, contohnya macam mana nak capai konsep kendiri yang positif. Dia benda tu pun dia tak tahu nak apply macam mana. Skill apa yang kita ada diri dia. Kena bergaul, kena berkomunikasi, keluarkan bakat, kebolehan dan minat. Okay. Sebenarnya dalam hidup ni kita kena ada tahu 3 perkara lah. Kita kena tahu kita punya, macam you all belajar, kita kena tahu kita punya bakat, minat dan kebolehan. Kita kena ada bakat, you all belajar engineering, belajar business transport, you ada bakat. Kebolehan you part mana? Kebolehan bercakap, how to mempengaruhi orang lain, apa semua tu kebolehan. Okay? Bakat, minat dan kebolehan. Macam minat tak? You passion tak do something tu? Kadang-kadang ada orang dia macam minat, dia tak tahu minat kat mana. Tapi kita tahu kita ni ada minat. Kita kena tahu, kita kena mahu dan kita rasa benda tu perlu. Faham tak boleh cakap? You mahu. Contohnya you all belajar ni, you mahu tak you belajar ni? Dan apa keperluan you belajar ni sebenarnya? Okay, so you rasa perlu tak you belajar ni? Mahu tahu perlu. Kalau perlu, just keep going. Jangan stop. Konsep kendiri. Okay, seterusnya Alia Maisarah. Alia Maisarah Nordin. Apakah ciri-ciri klien supaya kaunselor boleh kelaskan bahawa klien tersebut di bawah teknik person-centered therapy? Okay. Kaunselor boleh kelaskan yang dia ni perlu teknik person-centered therapy apabila dia kurang yakin pada diri sendiri dan memerlukan pendapat orang lain untuk menyelesaikan masalah dia. Menjawab tak? Menjawab Bunda. Thank you Baki. Seterusnya Amirah Hanif. Okey, soalan seterusnya, apakah contoh klien yang memerlukan person-centered therapy ni? Okey, terapi ni sebenarnya dia bersesuaian untuk orang yang ada masalah psikologi yang tidak membahagiakan diri dia lah. Mereka biasanya yang mengalami masalah emosi dalam hubungan dan kehidupan dia sehingga menjadi orang yang tidak berfungsi atau kekurangan kendiri yang macam Bunda cakap tadi awal. Boleh tak Amirah Hanis? Boleh, terima kasih. Okay, next Raudah.
apa yang akan terjadi jika klien tidak terbuka pada pengalaman. Dia akan kita cerita pengalaman kita untuk memudahkan kaunselor menolong kita dalam melakukan teknik ni. So kalau dia tak terbuka pada pengalamannya, kaunselor akan susah untuk tahu apa masalah dia and apa yang perlu dilakukan. Jawab tak? Tahu dah. Jawab. Terima kasih. Alright, good. Okey, soalan seterusnya daripada Saza Afiqah. Apakah keterbatasan pada person-centered therapy? Maksudnya kekurangan person-centered therapy ni ke? Balkis boleh tunjuk slide yang kekurangan tu tak? Okey, kat sini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 kekurangan. So maknanya kalau person-centered therapy ni dia ada banyak kekurangan dia sendiri. Sebab seperti terapi ni dia terlampau berpusat kepada klien dan dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit untuk menilai individu tu. Boleh tak? Mana punya ke? Okey, dia bolehlah baca kat situ ada bonda kekurangan tu. Okey. Macam boleh cakap tadi lah kekurangan, tapi person-centered therapy Rogers ni dia come out dengan kelebihan. Sebenarnya untuk makluman you all, teori Rogers ni antara teori yang familiar lah di kalangan kaunselor-kaunselor. Kalau kaunselor-kaunselor baru, dia memang apply teori Rogers ni. Dia memang kamus untuk kaunselor-kaunselor baru. Sebab dalam kehidupan kita ni, semua kita ada hak. Tadi you ada present kan? Semua orang ada hak untuk berkembang. Semua orang ada hak untuk berjaya. Semua orang ada hak untuk konsep positif. Dia sangat positif. Sebab tu, contohnya kalau kita guna kepada orang-orang masuk penjara semua, Joanna semua, kita percaya setiap orang yang jahat tu dia ada hak untuk menjadi lebih baik. Dia tak terus judgemental kata, kau ni malah jahat kot, terus sampai mati lah kau jahat tak. So Rogers ni antara teori yang memang familiar di kalangan kaunselor-kaunselor lah. Dan bonda percaya semua kaunselor mengamalkan Rogers. So ada teori yang orang suka. Alright, so soalan ni seterusnya kita kepada nama siapa? Tadi bonda ambil sendiri. Adilin Suraya. Adilin Suraya, okey. Apakah beza terapi ini dengan terapi-terapi yang lain yang kita pelajari? Okey, untuk terapi ni dia lebih kepada pengalaman dia dan keyakinan dia sendiri. Dia lebih kepada teori ni lebih mudah, dia nak klien tu yang insight. Klien tu apa insight? Kaunselor ni pemudah cara je. Sebab kekuatan kita ni dalaman kita ada, kita yang tak keluarkan. Sebab tu kalau Bunda selalu cakap you all adalah generasi million tau. Kenapa Bunda suka cakap macam tu? You all, Bunda percaya you all dihidupkan dengan suasana gadget. Contohnya sekarang contohnya sebab tu Bunda suruh you all buat video. Sebab video ni adalah salah satu income juga kalau you boleh skill lebih banyak. Boleh buat part time, buat video untuk orang. So benda-benda ni skill. Jadi ketika zaman-zaman ni adalah jutawan, skill you tahu bakat you. Contohnya Balkis, Aisyah, antara pelajar yang macam dia boleh influence orang. Jadi kalau contoh you jual barang ke, jual produk ke, you percaya tak orang senang nak beli barang dengan you berbanding dengan orang yang pendiam. Jadi kita kena pasti kekuatan diri kita. Alright? Okay, saya. Boleh? Adin. Terusnya Nur Amalia. Okay, adakah kaedah person-centered therapy ini adalah kaedah yang paling efektif dalam kaunseling? Okay, kita macam yang Bonda cakap tadi, banyak lagi kaunseling, teori yang lain, teori terapi yang lain. So bermaksudnya kalau kita dengar kepada apa yang diceritakan oleh klien, so kita kena decide untuk terapi yang macam mana yang kita nak buat untuk klien kita. Betul tak Bonda? Yelah, jadi kita boleh guna. Tapi paling efektif, yes. Rogers ni, terapi ni memang antara teori yang famous yang kita boleh guna pakai untuk semua klien. Yes, very efektif lah dalam sistem counselling. Sebab tu tadi, you nampak tak tadi kawan awak buat bulat-bulat 3 tadi tu? Proses perkembangan pemusatan klien tu. Dia berkembang tau. Even just now orang ada come out dia, kita dah come out dengan Solution Focus Brief Therapy. Maksudnya SFBT. Person-centered therapy. So sekarang bila ada problem, come out dengan solution. Ada orang lagi
the next generation still ada orang kaji tentang teori ni. Okay, tapi kita tak present lah tentang tu. Cuma bonda harap yang 4 teori kita belajar ni, you all alert untuk guna untuk diri sendiri dulu. Macam mana nak guna? Kalau you kata you all pelajar yang lemah, macam mana nak bangkit? Kalau pelajar yang memang dah cemerlang, macam mana nak remain kecemerlangan? Kalau ada masalah family ke, masalah apa semua, apa yang you kena apply dalam diri you? So benda teori ni cuba belajar untuk apply kat diri sendiri dulu. Okay? Bagi kelebihan, okay, seterusnya soalan Wan Aliyah. Bagi kelebihan apa yang dimasukkan dengan pemusatan tetapi tidak terapi, bagi kelebihan, bukan kat kelebihan, apa yang dimasukkan dengan pemusatan kepada klien tapi tidak terapi. Ada typo dalam slide tu. Dia dimaksudkan dengan fokus pada klien dan tidak kepada ahli terapi. Maksudnya kita fokuskan teknik ni more kepada klien. Kita fokus klien. Sebab tu kaunselor tu memang dia terus fokus kat klien. Sebab tu tadi ada isu kelemahan, kaunselor tu tak jadi diri sendiri sebab dia memang fokus kat klien. Contohnya klien kita tu, kaunselor akan fokus tu je lah. Walaupun kaunselor rasa benda tu tak betul ke apa ke, tapi kita macam menghormati, okay ni adalah decision yang klien nak, okay cuba dengar dengan baik. Okay. Boleh Alia? Okay, contohnya Alia, cuba kelemahan dia. Sebab kita kan orang Islam. Daniel pun boleh percaya walaupun Kristian. Contohlah kalau you jumpa kawan-kawan, kalau you sesi dia kata, saya ni nak bertukar agama, contohnya saya ni nak bertukar jantina. Jadi benda tu kalau dalam agama tu kita selitkan mana? Kalau pemusatan kardiologis, dia follow je, okey lah. Okay, saya minat Ellen DeGeneres. So saya rasa tomboy ni kehidupan dia lebih bagus jutawan. Okay, betul, that's the right place. Tapi dalam Islam salah. Kita tak boleh menidakkan jantina diri kita, dosa. So sebagai kaunselor Islam, kita kena cakap kat klien benda yang salah. Bila you yang memang jantina perempuan, kerja perempuan, lelaki yang kita teruskan cerita balik benda tu. So ada benda yang kita tak setuju lah. Tapi kita dalam terapi Islam, kena apply juga sebab ni teori barat. Tak boleh nak main laram je semua, salah nanti. Kena ikut Islam balik. Boleh Alia? Boleh saya? Boleh. Okay. Nur Syamimi Muhammad Azir, apakah yang dimaksudkan dengan pemusatan terhadap klien dan bukan pada terapi? Tu tadi soalan yang sama kan ni kan? Ya boleh. Menjawab tak tadi? Soalan awak dengan Alia sama lah dia. Boleh. Saya dah faham dah. Okey, seterusnya Fatin Atikah. Okey, soalan seterusnya, boleh terangkan dengan lebih lanjut tak hubungan antara terapi dengan klien? So maknanya hubungan antara ahli terapi dengan klien tu sangat penting untuk dalam proses kaunseling tu berlangsung. Kalau hubungan antara ahli terapi dengan kaunseling tu tak bagus, mungkin terapi tu tak berjalan dengan lancar lah. Mungkin ada sebarang halangan untuk memudahkan proses kaunseling tu. Contoh yang macam kita dah belajar awal yang hari tu, repo. Info konsen yang pertama sesi tu sangat penting untuk menilai sama ada klien tu mempercayai kaunselor ke tidak. Sebab dalam repo yang tidak jelas dan tidak terperinci, automatically klien rasa macam dia ada sempadan yang dia tak boleh jujur sangat dengan kaunselor. So repo yang awal tu penting. Semua teori macam tu. Hubungan antara terapi dan klien tu penting. Dia kena ada hubungan. Bukan hubungan bercinta, hubungan dalam sesi tu. Untuk mencapai apa? Isu, mencapai kepada penyelesaian isu yang dihadapi oleh klien. Alright? So, Seterusnya memang klien jenis apa terapi ini lebih fokuskan. Dia tadi pun dia ada terangkan dia lebih kepada klien yang kurang keyakinan diri dan klien yang mempunyai masalah dalam menyelesaikan masalah sendiri and dia akan lebih tanya kepada orang untuk selesaikan masalah. Dia boleh jugalah Miro kita guna pakai bagi klien yang time management kurang bagus, lambat masuk kelas, sampai semua tu. So kita buat timetable, kita bantu klien kita. Contohnya Amirul, awak tidur pukul berapa, bangun pukul berapa, makan pukul berapa. So waktu-waktu ni waktu mana yang you rasa you tak boleh tidur, you kena bangun, kena pergi kuliah. Contoh. Gurau Amirul menjawab tak? Hilang nampak. Okay. Alright. Alhamdulillah. So far so good. Memang Syami memang tak ada, betul tak? Memang Syami memang tak ada kan? Dia senyap je kan? Dia tak tahu siapa best friend dia dalam kelas.
dia macam tak ada best friend ni. Dan kelas kita tak ada best friend dia. Senyap tak ada lah tu. Okay, itu saja hari ni. Kejap lagi Bonda akan bagi link untuk malam ni. Dan Bonda harap kita dengar daripada Jimmy tu. Sama-sama you all makan ke apa semua ke, tak ada masalah. Sebab Bonda akan gabung dengan kelas junior. Nanti kita jawab sama-sama lah jawapan dia tu. Sebab dia ada quiz yang kita kena jawab. Sebab quiz masalah makan untuk you all juga. Dia macam kita punya tahun lepas. Ingat tak tahun lepas yang patriotisme tu? Ingat tak? Ingat. Ya Allah, yang lain yang begitu-gitu kan. Dundang-dundang tu semua. Jadi yang ni Bonda plan, Bonda akan bagi link Jimmy. Seorang yang akan buka, sama ada Bonda ataupun kaunselor satu lagi Cik Aina. So kita akan buka link tu. So you all tengok daripada kita punya Jimmy. So Bonda percaya kalau kita tengok daripada Jimmy kita tak akan stuck ke left ke whatever semua tu. Boleh? Bonda, malam ni attendant tu dia ambil ke? Sebab saya ada kelas malam ni. Malam ni Bonda ambil attendant. Nanti you masuk je sebab dia lama. You kelas pukul apa? 9 sampai 10.40. Tapi sebenarnya nanti Bonda forwardkan juga tau. Ada surat daripada Shah Alam tak boleh ada kelas patutnya. Tapi tak apa. Tak. Sebab ni kelas saya ambil macam ni. Boleh tak apa. Nanti Afifah join je. Okay. Nanti awal kelas tu Bonda akan ambil attendant. Kalau ada kelas tu macam mana? Tapi join je lah sebab kena dengar. Sebab ada soalan-soalan ni. Boleh? Dan dia adalah salah satu lagi program you all. So far semester ni you all tak ada program apa-apa. Mungkin ada program nanti you kena join venture dengan adik junior sebagai mentor je lah. Semua orang bagi speech kat adik-adik junior supaya adik-adik junior ada semangat belajar and so on. Tu je lah slotnya sebab Bonda harap, Bonda kalau tengok pointer you all majority yang 3, ada yang tak 3 tu make sure during pandemik ni adalah proses you all naikkan pointer. Sebab you all boleh jawab soalan sambil Google, sambil buka buku. Orang tak nampak apa you buat. Jangan meniru. You tak meniru pun. Tapi you ada kelebihan begitu. So, during pandemik yang dah setahun, masuk setahun setengah ni, make sure naikkan pointer tu. Okay? Naikkan. Jangan tak naikkan pointer. Alright? You all part 4. Nanti dah part 5 dah habis. Yang business part 5 dah habis. Okay? Naikkan pointer. Sebab kita nak graduate dengan pointer kita yang bagus. Nanti sebab pointer tu appear sampai bila. Esok minta kerja pun kalau pointer rendah macam malu sikit. Kan? Contoh you jadi bos, kalau pointer rendah, anak buah pointer lagi tinggi. Kita nak beritahu, declare kita punya pointer kat anak buah pun, anak buah dalam subordinate pekerjaan itu malu. So make sure you kena pointer you kena tinggi. Okay, itu saja hari ni. Daniel, baju dah sampai, inform kawan-kawan Okay Daniel. Okay, itu saja hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan kita dah setengah sebab malam ni kita nak kelas balik. Alright, thank you semua. Tanya presenter Aisyah, Aisyah, Balkis, Okay, thank you semua pelajar lelaki. Tolong cari teman awak yang Syami Akmal tu di mana dia? Alright, di mana lah dia? Allah. Okay, thank you so much kelas. Assalamualaikum. Thank you Bonda. Thank you Bonda. Bye. Thank you Bonda. Thank you Bonda. Daniel, nanti baju tu ni alert kat kawan-kawan